Tuan, satu Tuan. Kita buka kuliah kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi zawm sya'ulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Katanya barang siapa dikenaki Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebajikan, saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang hormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, hajatan kuasa, muslimin yang Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana kita dapat bersama pada pagi ini untuk sesi kuliah kita, kuliah subuh. Sepatutnya kelas kuliah kita semalam tapi tak dapat, ada urusan tak dapat dielakkan, jadi hari ini kita gantilah. Baik. Pagi ini kita lihat satu ataupun dua hadis dahulu daripada kitab Kelebihan Alim Ulama ni. Pertama, tuntut ilmu sebelum ianya diangkat. Hadis yang ke-36, tuntut ilmu sebelumnya ianya diangkat. An Abi Amamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi hadzal ilmi qabla ay yaqbida wa qabduhu ay yurfa'a." Alaikum bi hadzal ilmi qabla ay yaqbida wa qabduhu ay yurfa'a wa jama'a baina usbu'aihi al-wusta wallati tali al-ibham hakaza. Summa qala alim wal muta'allimu syarikani fil ajri la khaira fi sa'irin nas. La khaira fi sa'irin nas. Akhrajahu Ibnu Majah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ini terima daripada Abi ataupun Abu Amamah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bihadzal ilmi qabla ayyubida." Alaikum maksudnya atas kamu. Atas kamu bihadzal ilmi dengan ini ilmu, qabla ayyubada sebelum bahawa ianya diqabat. Diqabat maknanya dicabut. Wa qabduhu ayyurfa'a, dan memula ilmu itu dicabut, ayyurfa'a bahawa ilmu itu diangkat.
bahawa ilmu itu diangkat. Wa jama'a baina usbaihi, lalu Nabi SAW mengisyaratkan dengan menggenggamkan jari tengahnya, menggembarkan. Wa jama'a mana himpun, Nabi menghimpunkan di antara usbu'aini, dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Al-wusta wallati talihi baham, jari tengah dan juga jari telunjuk, hakaza dan seterusnya. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alim wa muta'allimu syarikani fil ajri, orang yang berilmu dan orang yang mengajar itu bersyarikat keduanya di dalam pahala. La khaira fi sa'irin nas, tiada kebajikan kepada sekalian manusia. Tiada kebajikan kepada sekalian manusia yang selain daripada keduanya. Hadis ini tuan-tuan diterima daripada Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuntutlah ilmu itu sebelumnya yang dicabut. Tuntut ilmu itu sebelumnya yang dicabut. Maksud ilmu itu dicabut ialah ilmu itu diangkat daripada permukaan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan menggembarkan jari tengah dan jari telunjuk. Mana menggembar ni maknanya mendempekkanlah, mendempek ataupun menggabungkan. Sebab kalau sebut dalam matan wa jama'a baina usbaihi, Nabi menghimpunkan dengan pun mana genggam, dekatlah, menggandingkan. Okey. Jari tengah dan jari telunjuk. Dia tengah mana? Telunjuk ni kan, tengah ni lah. Okey. Lalu Nabi SAW pun bersabda, al-alim wal muta'alim syarikani fil ajri, orang yang alim dan orang yang belajar itu berkongsi keduanya di dalam mendapat pahala. La khaira fi sa'irin nas, dan orang lain daripada mereka berdua tidak ada apa-apa kebaikan. Tidak ada apa-apa kebaikan. Ini nak menunjukkan bahawa tentang kelebihan menuntut ilmu lah, dan kelebihan kata menjadi orang yang alim, berilmu dan sebagainya, serta orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Baik, keterangan daripada hadis ini, hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ketinggian martabat ulama. Ini nak ceritakan pada kita tentang kelebihan ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu agama. Seakan-akan Nabi SAW tidak memberi penilaian kepada orang lain selain daripada mereka berdua. Kalau seorang peniaga misalnya tidak mengerti ilmu agama, maka sudah tentu dia tidak dapat menguruskan perniagaan dengan cara yang telah pun diaturkan oleh agama. Mungkin dia akan memakan harta yang haram dan tidak sedar dengan perbuatan tersebutlah. Tidak sedar perbuatan yang tersebut. Sebenarnya kalau orang berniaga, dia sudah tentu kena tahu tentang selok-belok perniagaan, dan dia juga kena tahu tentang syarat-syarat untuk menjadi perniagaan yang berjaya dan sebagainya. Kemudian dia juga dalam konteks agama ni kena faham mana perniagaannya halal dan mana perniagaannya haram, mana perniagaan yang syubhat dan sebagainya. Kerana perkara ni dia membawa kepada kematian, bawa mati besoklah. Sebagai di akhirat besok kita akan ditanya juga, apakah yang kamu perniagakan, apakah yang kamu jual, bagaimanakah konsep perniagaan yang kamu jalankan, adakah mengandung riba ataupun tak mengandung riba. Sebenarnya peniaga pun tidak akan terlepas daripada menjadi pertanyaan ataupun ditanya besok tentang perniagaan yang mereka jalankan di akhirat. Baik, jadi hadis ini tuan menunjukkan pada kita tentang ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu. Seakan-akan kalau kita lihat pada hadis ini tuan, dia tidak memberi penilaian kepada yang selain pada keduanya. Kan pada akhir hadis itu dia kata la khaira fi sa'irin nas, tidak ada kebajikan pada sekalian manusia selain pada keduanya.
So yang ada kebajikan alim wa muta'alim saja. Orang yang belajar dan orang yang mengajar. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tetapi hadis ini bukanlah secara total untuk menolak bahawa orang lain tidak ada kebajikan. Orang lain pun ada kebajikan juga. Macam tu. Tapi nak nyata pada kita kelebihan orang alim tu dan orang yang belajar. Tak? Malahan Nabi juga menyebut dalam satu hadis yang lain menyatakan bahawa kun aliman al-muta'alliman aw sami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naklah kamu menjadi orang yang alim ataupun orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mendengar ataupun orang yang cinta kepada orang yang mendengar, orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Wala takun khamis, jangan kamu jadi orang yang kelima. Maksud orang kelima ni, kamu tak nak menjadi orang yang alim, malahan kamu juga tak nak belajar, kamu tidak mengajarkan orang lain pun tidak, cinta pada orang yang alim pun tidak, mendengar orang yang orang menyampaikan ilmu pun tak nak, maka binasalah kita. So nak tunjukkan pada kita ketinggian orang alim itu, orang berilmu itu. Malahan juga hadis menyebutkan bahawa tidur orang alim itu lebih baik berbanding dengan ibadat orang jahil. Ibadat orang jahil. Dia jahil tak tahu apa. Kan? Berbeza dengan orang alim. Tetapi sebaik-baiknya orang alim itu mesti nak beramal dengan ilmu dia. Kalau ilmu banyak macam mana pun, tidak beramal pun tidak guna juga. Buat apa ilmu yang banyak tidak diamalkan? Hanya sekadar tahu saja pun buat apa? Banyak di kalangan kita ni kadang-kadang bila cerita bab agama memang pandai. Cerita bab agama di kedai kopi memang pandai. Tapi di segi beramal di mana? Tak ada. Rumah Allah pun kamu tak datang, tak jenguk. Kan? Masjid Allah pun kamu tak datang, tak tengok. Kalau hanya sekadar bercerita bab agama kedai kopi pun tak guna juga. Mestilah kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Baik. Kalau seorang peniaga misalnya tidak mengerti ilmu agama, maka sudah tentu dia tidak dapat menguruskan perniagaan dengan cara yang telah pun diaturkan oleh agama. Mungkin dia akan memakan harta yang haram dan tidak sedar dengan perbuatan benda itu haram. Dia tak sedar. So mana kalau nak menjadi peniaga yang baik, mestilah antaranya lah tahulah selok-belok perniagaan, knowledge tentang perniagaan kena ada lah. Kan? Apalagi kalau kita ceburi bidang yang import dan export international kan, multinational dan sebagainya, kena tahu juga. Hatta kalau perniagaan yang kecil-kecil pun, kan berniaga di warung pun kena tahu juga lah selok belok perniagaan, macam mana nak buat congak dia, berapa modal kita, mungkin berapa dia punya keuntungan kita boleh dapat. Tak? Macam tu. Kita juga kalau seorang pegawai tidak mau belajar dan mengambil tahu tentang hukum-hukum agama, mungkin saja dia akan banyak mengerjakan larangan-larangan agama sedangkan dia tak sedar. Tak? Kalau nak jadi seorang pegawai, mesti menjadi pegawai yang baiklah. Pegawai yang tahu tentang hukum halal dan haram. Tak guna kalau kita menjadi pegawai ataupun jawatan yang tinggi, grade yang tinggi dan sebagainya dalam pejabat awam dan sebagainya kan. Tapi kita melanggar je, meletung je. Itu yang kadang ada yang mengambil rasuah, suapan dan sebagainya, salah guna puasa ataupun tidak amanah dalam menjalankan puasa dan sebagainya. Ini semualah sebabkan kadang-kadang dia tak faham bab agama. Bila tak faham bab agama, dia melanggar lah, berentungnya. Dia anggap benda itu tak salah. Tak salah. Tapi bila dah kena tangkap, dah gambar dah jadi viral, keluar dalam khabar dan sebagainya, keluar dalam orang kata kan media massa dan sebagainya, so barulah malulah. Barulah orang kata sedar apa yang dia buat tu salah, apalagi kalau seandainya perbuatan tu menjual negara pula, itu lagi parahlah, menjual negara. Memasukkan dokumen kerajaan ataupun orang kata menjual maikat. Sekarang ni sibuk maikat kan, bising heboh dah.
kan, menjual malaikat kepada warga asing. Gitu. Ni semua disebabkan oleh memandang duit tak seberapa banyak pun duit yang dia dapat tu, tapi dia punya kesan tu merana lah seumur hidup, istilah kita kan. Kalau dapat tangkap memang merana lah jawabnya. Jalan. Baik. Sama juga dalam macam dadah pun sama juga tu. Memasukkan dokumen disebut dalam dokumen tu, dia kata dia bujang tapi sebenarnya ada isteri. Macam mana tu? Dia menyatakan dia duda tapi sebenarnya dia ada isteri lagi. Disebut dalam dokumen tu. Online kan, nikah kan pakai online sekarang ni. Tik aja kat mana yang kita nak. Tapi benda tu dipertanggungjawabkan. Walaupun hanya sekadar tik saja, sama ada kita bujang ataupun telah beristeri ataupun duda dan sebagainya dalam online tu, tapi benda tu dipertanggungjawabkan. Kalau benda tak betul, tak betul, kena bertanggungjawab. Nah, kalau dia pati benda itu salah, memasukkan maklumat dan sebagainya, boleh didakwa di mahkamah. Kan malu kan? Gitu. Dan sijil pernikahan ditahan. Sijil tak dapat, ditahan dulu. Selagi mana tak didakwa di mahkamah, selagi itu kau tak akan dapat sijil. Pergilah mana-mana kan. Risaulah pergi mana-mana tak ada sijil nikah. Kenapa? Kerana memasukkan maklumat. Itu sebabnya Alhamdulillah jangan memasukkan maklumat. Kalau kata bujang, kalau kata duda. Kalau kata dah beristeri, naklah kata sudah beristeri dan sebagainya. Baik. Kemudian silakan jika mahu menjadi peniaga, pengusaha, pegawai dan sebagainya, tetapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Nampak? Musannaf kata, tak kisahlah kamu nak jadi berniaga ke, ataupun kamu nak mengusahakan menjadi pengusaha ataupun pegawai kerajaan, ataupun apa pejawatan yang kamu nak sandang, tetapi bab agama jangan lupakan. Bab hukum halal haram jangan dilupakan. Batas-batas agama mesti dipelihara. Kewajipan agama jangan ditinggalkan. Apabila petani, peniaga, pengusaha dan pegawai jauh daripada agama dan tak mau belajar, maka wujudlah peniaga yang menipu. Nampak? Dia akan wujud peniaga yang menipu dalam perniagaan dia. Dia akan mengambil duit klien ataupun customer lah, sedangkan customer tu tak dibagi apa yang dia nak. Dia menawarkan sesuatu perkhidmatan, menawarkan sesuatu produk kepada customer dia, tetapi bila customer dah bayar, dah bank in duit, tetapi barang tidak diserahkan kepada customer. Ini satu bentuk penipuan. Kalau dia betul, dia kata dia tahu benda tu salah, sudah tentu dia kena bagilah apa yang telah pun dijanjikan aja. Kan sekarang ni banyak perniagaan secara online kan, perniagaan secara online kan, mengambil duit orang secara online dan sebagainya. Tak kisahlah kau nak ambil duit, tapi barang naklah diserahkan. Barang nak diserahkan dalam keadaan baik, dengan yang rosak dan sebagainya. Kalau rosak maka naklah diganti, kerana itu yang dijanjikan kepada pembeli. Gitu. Kemudian pengusaha yang tidak kenal haram, pegawai yang korupsi dan sebagainya, ini semualah tu. Petani betul juga. Bila menjadi petani pun kenalah ikhlas dalam bertani. Kan? Jangan menipu dalam petani, jangan mengambil orang kata baja orang, curi baja orang. Ni petani jugalah. Baja curi. Tak, air, mengambil air orang. Okay, disebabkan dia punya tu, jadi dia curi air lah. Disebabkan dia tak ada air untuk menyiramkan tanamannya, maka dia curi air kerajaan. Salah jugalah. Tanpa dia bayar, dia buat pemotongan, dia buat pemasangan sendiri tanpa ada kelulusan daripada yang sepatutnya, pihak yang sepatutnya bertanggungjawab. Jadi dicuri air, ataupun dicuri air daripada tempat orang lain, dalam keadaan orang tak tahu. Okey, jadi dia menyiramkan tanaman dia.
Kemudian dia dapat hasil. Dia dapat hasil, lepas tu dia jual, dia dapat duit. Macam manakah hukum tu? Hukum rezeki yang dia dapat tu, hukumnya tu tak haram lah. Tetap haram walaupun dia ada niat untuk membantu orang lain. Maklumlah orang berniaga ni dia macam membantu orang lain. Dia menjualkan produk, dia menjualkan sayur-sayuran kepada orang lain. Jadi orang lain boleh memanfaat daripada sayuran tadi, boleh dimasak dan sebagainya. Kita tak tahu. Kita hanya beli je. Nampak sayuran ni baik, segar, bagus dan sebagainya. Baik peniaga ni kan, pandai dia menyiram tanaman dan sebagainya. Kan cantik sayur dia. Tapi kita tak tahu air tu daripada mana dia ambil. Daripada mana dia kau ambil air tu, kita tak tahu. Mungkin dia dapat daripada sumber yang tak betul. Tapi itu tanggungjawab dia lah, bukan tanggungjawab kita. Kita hanya membeli je. Okay? Tapi kalau kita tahu tuan, mana kita bersyubhat samalah. Wajiblah kita melaporkan pada pihak yang sepatutnya, yang bertanggungjawab. Macam tu. Supaya kita jangan mengambil ataupun mencuri air daripada orang lain. Nampak? Kenapa? Kerana dia telah pun macam ada satu agensi yang telah menguruskan air itu. Okay? Mungkin kita nak dapatkan air, mungkin tak dapat. Jadi melalui jabatan air dan sebagainya. Jadi kita ambillah air pada mereka dan kita bayar. Lainlah kalau macam udara tak perlu nak bayar. Matahari, cahaya matahari. Cahaya matahari, mana tanaman-tanaman perlu tak cahaya matahari? Perlu. Kalau Allah Ta'ala nak kenakan cas, kan? Mungkin kenakan semua Ta'ala boleh kenakan cas lah. Paling tidak pun sejam mungkin Allah Ta'ala cas berapa? 5,000 dan sebagainya. Boleh kau ambil cahaya matahari aku boleh. Tapi kau kena bayarlah sejam berapa. Tapi disebabkan Allah Ta'ala ni sayangnya pada manusia ni, kasih pada manusia, jadi dia tak kenakan cas kat kita. Kalau mazin lah, mazin kan, setiap kali hirup udara ni, setiap kali sedut udara tu kena cas. Macam mana orang apabila dia pencen tak terbayar tuan-tuan, habis dia pencen kita kan. Tapi sayangnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tak kenakan cas pada kita, sonok kita kan. Tapi bila benda tu dah melalui manusia, maka manusia mengenakan cas kepada kita, dan kita pula kena bayarlah. Tak bolehlah kita nak melarikan diri pada tak kena bayar. Mestilah kita kena bayar kepada mereka, kerana mereka telah memudahkan urusan kita. Dia memudahkan urusan kita. Takkan kita nak pergi sungai yang jauh berpuluh kilometer tu nak pergi ambil angkat air tu. Kalau kita pergi angkat air pun sendiri pun, kita pun nak pakai duit minyak juga nak kena angkat tu. Nampak? Jadi dah ada orang yang menguruskan air tu, kita ambil air mereka, tetapi dengan syarat kita bayarlah. Jangan tidak dibayar. Bila tak dibayar, maknanya kita telah meletakkan sesuatu tu bukan pada tempatnya. Kita berzalimkan orang lain. Macam tu. Orang lain telah berpenan kan menguruskan air dan kita menzalimi mereka. Macam tu. Kemudian orang yang menguruskan air pula, jangan meletakkan harga yang tinggi pula kepada pengguna. Kena faham-faham jugalah, berpatutlah jangan mengenakan harga yang tinggi. Kita pula jangan mencuri air mereka. Lepas tu kita tanam, kita siam sayuran kita dan kita jual di pasar tani dan sebagainya. Di mana-mana kan, di pasar, dan kita dapat duit. Lepas tu kita tak nak bayar pula dengan orang kata air tadi yang kita dapat tadi. Oleh sebab itu tuan-tuan, kembalilah kita kepada agama. Sama ada mengajar ataupun belajar, dan teruskan usaha kita dalam bidang masing-masing. Teruskan usaha. So dalam konteks mengajar dan belajar, teruskan. Bagi siapa orang yang tidak berilmu dan dia tidak alim, maka tugas dia belajar. Dia kena cari ilmu. Walaupun di mana guru tu kita cari. Apalagi kalau zaman sekarang ni guru datang tempat kita, senang sangat kan. Guru berjalan kan, naik kereta jauh-jauh sampai berpuluh kilometer kerana semata-mata nak sampai ke ilmu. Tapi orang kat situ tak nak ilmu. Rugilah orang situ.
Apalagi kalau kita orang alim tu duduk bersama dengan kita, lagi elok. Kita kena ambil dia punya manfaat daripada ilmu yang dia ada itu. Jangan kita persiakan ilmu dia. Kalau kita persiakan ilmu dia, sayanglah orang lain yang ambil ilmu tu. Orang lain yang akan mengutip ilmu-ilmu tersebut. Jadi ilmu tu akan pergi ke tempat lain. Bila orang alim telah mati, habislah ilmu dia, sedangkan orang lain telah mengambil manfaat daripada ilmu yang ada pada orang itu, orang alim tadi. Baik, kemudian agama tidak melarang petani daripada petani. Agama tidak melarang peniaga daripada peniaga. Kan, agama tidak melarang pengusaha daripada mengusahakan itu satu benda, dan daripada menduduki apa-apa jawatan dalam kerajaan. Tetapi hukum agama mesti dijaga. Sedangkan hukum agama itu tidak akan dapat diketahui kecuali apabila ada kegiatan belajar dan mengajar. Mesti ada bab mengajar dan belajar. Kalau dalam perniagaan, ada bab perniagaan, bab muamalat. Dia nak menjadi seorang peniaga yang berjaya, kan? Daripada dia faham tentang selok perniagaan, jadi dia juga kena faham tentang bab agama dalam perniagaan. Kan, apa jenis perniagaan terdapat dalam Islam, dia tahulah. Contohnya bai' salam, jual beli salam. Apakah dikatakan jual beli salam? Jual beli salam ini adalah satu perniagaan, kan? Barang tak ada depan mata kita, barang tidak ada depan mata kita, tetapi peniaga mensifatkan barang itu. Macam mana bentuk barang itu, macam mana keadaan dia. Paling tidak pada zaman sekarang ni tunjuk gambar lah. Paling tidak kalau perniagaan internet tunjuk gambar aja. Ni gambar dia, ni produk dia dan sebagainya. Apa dia punya spek perniagaan tadi. Kalau orang jual komputer lah, dia akan sebutkan spek komputer, jenama apa, jenama apa. Dan paling tidak pun ada waranti lah. Ada waranti lah. Ini tak ada waranti. Tapi kalau rosak macam mana? Barang di atas tu rosak tapi tidak ada waranti. Sedangkan duit telah pun dibayar. Kalau setakat orang kata RM10 tu okey lagi lah. Kalau dah sampai 500-600 Sultan, bukankah dinamakan sebagai perinayaan kepada pembeli nama dia? Inayah kan, pembeli. Macam tu. Ketika contoh kadang-kadang orang alim ni ataupun ada orang tertentu kadang-kadang menggunakan dengan lesen agama untuk menipu orang lain pun ada juga. Menggunakan lesen agama, buat pakej haji, buat pakej umrah dan sebagainya. Buat pakej haji dan umrah dengan harga contohnya, kalau haji tu biasanya paling tidak pun akan 15,000, 20,000 dah. Kalau yang pakej haji kan, ada yang sampai saya dengar sampai 24,000. Macam tu. Jadi mereka tak perlu menunggu lama lah. Mas bayar aja untuk dapat pergi haji. Kalau dengan tabu haji, dia akan queue, dia akan tunggulah. Dia akan tunggu sampai 10 tahun lagi, kan? Dia kata pakcik akan pergi haji 10 tahun lagi tu kan, baru masuk nama. 10 tahun lagi pun 10 tahun lagi pun tak tentu hidup lagi. Mungkin dah kojul kot, mungkin dah mati. Tak. Jadi kalau kita pergi haji dengan pakej swasta, kan, kita bayar contoh 24,000, kan, ada spot kita boleh pergi haji. Itu pun kalau ada kosong lah, dia akan cuba adjust dan sebagainya untuk dapat pergi haji cepat mungkin, sebab dia pakej swasta. Macam tu. Tapi tuan-tuan janji kita bayar lah, janji bayar dapat dah pergi haji. Macam tu. Faham kan? Macam tu. Tapi masalahnya kadang-kadang wujud penipuan. Bila wujud penipuan, kan, sedangkan duit telah di-back-in dan dibayar dan sebagainya, lepas tu yang menjadi yang tersangkut di KLIA, yang tersangkut di sana pun ada, dah sampai ke sana tak boleh mengerjakan haji, ditahan oleh kerajaan Arab Saudi, dah pakai baju untuk buat haji dah, kan, dah tukar dah, kan, dah niat umrah dan sebagainya, dah niat umrah dah, tapi tak dibenarkan untuk menunaikan haji sebab masalah visa dan sebagainya. Visa atas nama orang lain, bukan nama dia. Sedangkan duit telah pun dibayar. Masya Allah. Macam mana tu? Ini kan merupakan satu penipuan. Jadi mereka menggunakan atas nama agama untuk menipu orang lain. Yang malu tu siapa? Kita lah. Kita yang titel agama ni yang malu juga. Jadi orang akan menganggap lekeh orang agama.
Macam tu. Orang akan menganggap lelaki orang yang pangkat haji. Siapa yang buat pakej haji tu ni dan sebagainya. Kerana biasanya buat pakej haji umrah ni biasanya orang yang title haji. Orang yang tak ada title haji, macam mana nak buat pakej haji umrah sedangkan dia pun tak pernah pergi lagi? Dia tak pernah pergi. Kebiasaannya buat pakej haji umrah mestilah orang yang dah pernah pergi haji. Macam tu. Paling tidak pun dia mungkin pernah buat umrah. Kalau tidak, macam mana dia nak menguruskan orang nak pergi haji ataupun umrah? Macam mana nak uruskan? Bagi sesiapa yang tak pernah buat pergi haji umrah, biasanya jarang lah dia buat. Macam tu. Faham kan? Baik. Maka hadirlah majlis ilmu. So kita digalakkan kena hadir pengajian ilmu agama. Kerana bila kita hadir program ilmu agama ni, dia akan cerita tentang bab paling tidak pun halal dan haram. Mana yang dibolehkan, mana yang tak dibolehkan. Kalau kita nak masuk peniaga tadi, kita kena faham tentang perniagaan. Apa dikatakan perniagaan? Apa dikatakan riba dan sebagainya. Macam mana dikatakan cas perkhidmatan, mana dikatakan bukan cas perkhidmatan dan sebagainya. Kita tahulah. Macam mana yang perniagaan yang konsepkan riba, yang bukan riba dan sebagainya, konvensional dan sebagainya. Perbezaan takaful dengan orang kata insurans, kan? Insurans dengan adakah insurans ini dibenarkan Islam, kan? Adakah takaful yang dibolehkan? Dia boleh tahulah selok-belok benda macam tu. Baik. Oleh itu dalam nak ceritakan benda tu halal haram ialah agama. Maka hadirlah menjadi agama. Duduklah bersila di hadapan tubuh. Bukalah hati selebar-lebarnya untuk menerima nasihat agama. Buangkan sifat ego dan juga sombong dan angkuh. Kena buang sifat-sifatnya tu. Walaupun kita mungkin ni pegawai kerajaan yang grade sampai 51 grade besar, CEO syarikat dan sebagainya. Walaupun kita CEO syarikat, tetapi kita kadang-kadang tak semua benda ada pada kita. Ada yang ialah apalagi kalau bab agama, dia tak faham agama. Okey, dia lantiklah panel dia penasihat untuk diri dia dan sebagainya. Kerana sebahagian daripada syarikat-syarikat besar ni, mereka ada panel penasihat agama. Jadi kalau ada masalah, mereka akan refer dengan jawatan kuasa agama mereka. Boleh ataupun tidak produk itu dijual dan sebagainya. Macam tu. Ingatlah bahawa segala keadaan dapat bertukar pada bila-bila masa sahaja. Malaikat maut dapat mencabut nyawa kita pada bila-bila masa, tuan-tuan. So malaikat maut ni, malaikat maut dia tak bagi can kat kita dah. Kita lah besok yang akan menanggungnya. Kalau sempat bertaubat, alhamdulillah lah. Masalahnya tengah seronok-seronok ambil duit orang, duit klien dan sebagainya, duit masuk setiap bulan kan, kita tak tahu benda tu haram ke tak haram ke, kan? Kita pun terimalah dua orang masuk dalam akaun kita. Silap-silap bulan kena tangkap, kena dakwa dan sebagainya, malu. Kalau tak kena dakwa pun mungkin mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat maut pun datang. Cukuplah masa kau ni kan, dah banyak dah duit kau orang kau ambil ni. Malaikat maut pun datang, cabut nyawa. Dah tak sampai lah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besok akhirat, besok tanggunglah benda tu. Macam tu. So tak nak kembalinya kepada agama. Nampak? Atas sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah merupakan nasihat. Qalu mereka itu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi, kan, wa li aibatil muslimin wa ammatihim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk Allah, untuk Rasul, kan, untuk kitabnya, dan untuk sekalian orang yang beriman, dan pemimpin-pemimpin orang-orang yang beriman. Jadi maknanya agama ni merupakan nasihat. Bila kita cerita bab agama, maknanya kita cerita dalam bab nasihat. Kerana agama lah akan menjaga batas-batas tu. Mana boleh, mana tak boleh. Mana boleh, mana tak boleh.
dialah yang akan menapis. Ya kan Aziz. Itu sebabnya ada pepatah menyatakan orang alim ni diumpamakan seperti empangan. Orang alim ni diumpamakan seperti empangan yang akan mengempang air. Air yang datang daripada atas, daripada puncak gunung dan sebagainya, kan, air itu akan datang dengan laju kuat dan sebagainya. Jadi bila ada empangan, dia akan mengurangkan tekanan air. Dia akan mengurangkan tekanan air yang datang itu. Okey. Kalau tidak hati habislah. Cuma empangan kena kuat dan kukuh lah. Kalau empangan tak kuat dan tak kukuh, habislah gopoh. Habislah orang kata rumah-rumah ke tanam-tanaman dan sebagainya habis rosak. Sebabnya empangan tu seperti ulama, ada ulama. Okey. Kemudian air yang turun daripada gunung itu diumpamakan seperti dunia. Diumpamakan seperti dunia ini. Kerana dunia ni macam-macam dia punya cubaan dan dugaan dia. Kan arus pemodenan dunia itu bergerak dengan laju dan pantas. Sukar untuk kita untuk menyekat harus kemodenan dunia. Apalagi penggunaan teknologi zaman sekarang ni. Memang kita suka nak sekat penggunaan teknologi. Tapi kalau orang tu alim, orang itu berilmu dan sebagainya, dia faham hukum hakam agama dan sebagainya, macam mana pun arus kemodenan tu datang dengan laju, dia boleh empang. Dia boleh empang. Kan dia boleh kontrol diri dia, jaga diri dia. Jangan dia melakukan benda yang tak elok. Jangan dia ambil walaupun sedikit pun benda yang haram. Tapi kalau orang tidak ada asal agama, yang susah. Dia tak tahu je. Bab agama dia tak tahu. Okey. Faham kan hadis tadi tuan-tuan? Faham kan? Hadis tuntut ilmu sebelum ilmu tu diangkat. Tuntut ilmu. Tapi kalau ilmu dah diangkat, tak dapat lagi lah. Banyak ilmu telah pun diangkat. Cara ilmu diangkat ialah kematian para ahli ulama. Ulama dah meninggal dunia, jadi ilmu dia tu dibawa mati sama. Apalagi kalau ilmu waktu dia hidup dulu, ilmu tu tak disampaikan kepada orang lain. Ataupun ilmu itu hanya sekadar dalam diri dia saja, tak disampaikan. Tapi kalau ilmu itu disampaikan kepada orang lain, alhamdulillah, dia mati pun besok ilmu pahala dia tu masih lagi mengalir dah kepada orang yang alim tadi. Tapi nak cerita pada kita cara Umat Tara angkat ilmu dia dengan dimatikan orang ulama. Bila ulama dah mati, dia akan membawa ilmu mereka bersama. Gitu. Kalau ulama itu dia membukukan ilmu dia menulis kitab dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, kitab tadi masih lagi dibaca dan sebagainya. Tapi mestilah ada orang yang mahir tentang kitab tersebut. Kalau ulama tadi menulis ilmu, tetapi tak tahu, tak ada siapa pun boleh membaca kitab dia, pun tak boleh juga. Mestilah ulama tadi menulis ilmu dan orang faham apa yang disampaikan, apa yang ditulis itu orang faham. Barulah ilmu itu bermanfaat kepada orang yang masih hidup. Tapi kalau orang alim itu menulis sesuatu ilmu tetapi orang lain tak faham, tak ada siapa pun yang boleh baca kitab dia, tak ada juga faedah. Mestilah orang lain boleh membaca, dan orang boleh mengupas akal ilmu tadi. Itu sebabnya mana-mana orang alim yang menulis kitab, dia akan mengajarkan apa yang ditulis kepada orang lain dulu. Dia ajarkan, kan, kalau sampai ayat ini apakah maksud dia, sampai pada perkataan ini apa maksud dia, sampai pada istilah ini apakah maksud dia dan sebagainya. Dia beritahu pada orang lain, orang yang belajar dengan dia. Jadi kalau dia meninggal besok, so mana orang lain ni boleh meneruskan usaha dia tadilah. Gitu. Tutup kipas angin. So kita masuk kitab ni pula. Soal jawab ni. Muka surat apa? Soal 8 ni. Okey. Muka surat 8. Adakah anda tahu Islam, iman dan ihsan? Suatu hari malaikat Jibril AS datang dengan rupa seorang lelaki Arab. Lalu beliau duduk menyandarkan lututnya kepada lutut baginda Rasulullah SAW. Okey, menyandarkan lutut. Ini itu dalam bentuk
berguru lah. Dalam konteks kita berguru ni, paling tidak kita kena rapat lah. Rapat dengan tu guru yang mengajar kita. Ini duduk je jauh, duduk kat luar kan. Dia dongar tapi duduk kat luar je. Ni salah macam tidak ada adab lah dengan guru tu. Separuh daripada tu guru, dan dia suruh anak murid dia duduk dekat-dekat dengan dia. Itu salah satu cara lah kita talaki dengan guru. Apalagi kalau contohnya belajar tentang tajwid kan, Quran kan. Kalau belajar tajwid dengan Quran ni, makhraj huruf kan, kita kena nampak apa yang disebut oleh guru tu. Kalau dia sebut dot tu dot, macam mana dia bergerakkan bibir dia. Kalau ada macam sin, apakah beza sin dengan sa, dia akan nampak perbezaan yang disebut oleh guru tadi lah. Macam tu. Itu kalau belajar Quran. Kalau bukan belajar Quran ni, kita tak nampak kita punya pergerakan bibir tu guru pun tak apa kan, tapi kita dengarlah apa yang disampaikan tadi. Itu sebabnya dalam konteks kita mengaji belajar ni, jangan orang kata duduk di luar, jangan bermain-main handset, jangan main game dan sebagainya. Matikan handset kita, letakkan di tepi dan sebagainya, ataupun silent mode. Macam tu, silent mode. Kenapa? Kerana adab kita dengan guru yang mengajar pada kita lah. Baik, kemudian dan lalu dia berkata, ya Rasulullah, apakah Islam? Maka Nabi SAW menjawab bahawa kamu mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan aku adalah Rasulullah. Kamu dirikan solat, kamu keluarkan zakat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji ketika kamu mampu untuk berbekalan. Lalu Jibril AS berkata, kamu benar, kamu bertanah. Ini pertanyaan pertama ya, pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, dan tidak ada, kalau riwayat lain menyatakan tidak ada bekasan musafir. Tidak ada bekasan musafir kepada Jibril tadi. Tapi seorang pun para sahabat tak kenal. Sahabat tak kenal, tapi itu malaikat Jibril. Dia kerana malaikat ini dia boleh berubah-ubah bentuk, rupa. Kepada manusia lah, kepada siapa yang dia nak, dia boleh ubah lah. Macam tu. Ada tisu kan? Baik, kemudian Jibril berkata, sadaqta, benar kau. Kemudian beliau berkata lagi, apakah iman? Maka Nabi SAW menjawab bahawa kamu beriman dengan Allah, para malaikat, kitab-kitab dan rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Maka Jibril berkata, kamu benar. Kamu benar. Masuk. Baik. Seterusnya, malaikat tadi bertanya lagi, ma ihsan. Apakah dikatakan ihsan? Cawan. Apakah dikatakan ihsan? Maka Nabi SAW menjawab bahawa kamu menyembah Allah Ta'ala seolah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak berupaya untuk melihat Allah, maka kamu menjadi bahawa dia melihat kamu. Maka Jibril berkata, sadaqta, ataupun benar kau. Benar kau. Hadis ni panjang sebenarnya. Mana ada 4 pertanyaan diajukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Pertama, Nabi tanya tentang iman. Apakah dikatakan iman? Apakah dikatakan ihsan? Yang kedua. Yang ketiga, apakah dikatakan Islam? Dan yang keempat, mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Nabi pun menjawab persoalan-persoalan tadilah. Bila dah habis persoalan-persoalan tadi, maka malaikat tadi pun pergi. Bila malaikat dah pergi, maka Nabi tanya dengan para sahabat, kamu tahu tak siapa yang bertanya tadi? Kamu tahu tak siapa yang bertanya tadi? Maka para sahabat belum kata, kami tak tahu. Allah Ta'ala wa Rasulullah a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui, kata para sahabat. Maka Nabi SAW pun menjawab, itulah dia malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Malaikat tadi datang pada kamu untuk mengajar pada kamu tentang agama kamu. So maknanya yang nak nyatakan di sini ialah
tuan-tuan, ialah tentang adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Mana bila menuntut ilmu tu Jibril datang dekat-dekat dengan Rasulullah SAW, dan Jibril tanya beberapa persoalan, dan Nabi pun menjawablah persoalan-persoalan tersebut. Okey. Yang kedua, nak nyatakan kepada kita, orang kata dalam konteks kita bertanya ni, jangan bertanya orang kata belum sesuatu soalan belum dijawab kita dah tanya soalan lain. Kita dah tanya soalan lain. Biarlah satu-satu pertanyaan tu dijawab dulu, baru kita bertanyalah soalan lain. Macam tu. Biarlah kita tanya satu-satu. Kan, jangan kita tanya terlampau banyak. Kan, sampai 10 soalan kita tanya, sedangkan soalan pertama tak jawab lagi. Jadi orang yang menjawab pun tuan-tuan pening kepala. Ni mana satu nak jawab ni? Dia paling tidak pun mestilah teraturlah soalan kita tu. Soalan pertama, biarlah orang yang tanya tu jawab dulu soalan pertama. Dah selesai soalan pertama dijawab, barulah kita tanya soalan yang kedua. Dah selesai dijawab soalan kedua, barulah kita tanya soalan yang ketiga. Okey. Kemudian dalam konteks kita bertanya pula, ada beberapa jenis kategori orang bertanya. Ada orang bertanya memang dia tak faham. Memang dia tak faham maka dia bertanya. Ada orang yang bertanya dia faham, cuma dia nak mentahqiqkan lagi, menguatkan lagi jawapan tersebut, pemahaman dia tentang jawapan tersebut. Ada orang yang bertanya hanya sekadar nak menguji saja. Dia tanya tapi dia nak uji orang tu, dia boleh jawab tak jawab. Dia boleh jawab ke tak boleh jawab. Jadi kalau orang tu tak boleh jawab, nanti akan timbullah perasaan malu kepada orang lain. Nampak? Malu dia kan. Kemudian yang keempat, bertanya kemudian mengingkari jawapan tersebut. Bertanya, bila dapat jawapan dia mengingkari jawapan tersebut. Macam tu. Menjadikan perbalahan pula kepada jawapan tersebut. Okey? Jadi ada beberapa jenis orang bertanya. Macam-macam jenis orang bertanya. Ada bertanya belagak pun ada. Tanya tapi konteks dia belagak tanya. Dia tengoklah apa tujuan orang tu bertanya. Apa tujuan dia. Kalau dia tujuan baik, maka dapatlah baik. Kalau tujuan dia tak baik, maka dapatlah tak baik. Kerana berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang itu di atas setiap amalan itu berasal pada niat. Dan seorang itu di atas apa yang diniatkan. Kalau niat dia baik, maka jadi baik. Kalau niat dia tak baik, maka jadi tak baik. Okey. Kemudian tadi, kenapa para sahabat tak kenal itu malaikat Jibril? Ini persoalannya lah. Para sahabat tak kenal itu malaikat Jibril kerana tidak ada bekasan musafir kepada baju dia. Tetapi para sahabat semua tak kenal. Okay? Kalau orang tu datang daripada jauh, biasanya ada kesan musafir, kesan-kesan kusut masai pada baju dan sebagainya kan. Apalagi kalau di padang pasir dia akan kena debu-debu padang pasir dan sebagainya. Sedangkan tidak ada kesan musafir. Tadi para sahabat semua tak kenal kan, tak pernah tengok pun orang ni. Tapi cara dia bertanya tu macam orang kata intim lah, intim sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka macam Nabi dah kenal lama dah dengan orang itu. Nampak? Dia duduk rapat-rapat dengan Rasulullah sampai ke lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah SAW. Masya Allah, lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Mana sangat dekat lah. Soalan macam memang dah kenal lama dah dengan Rasulullah SAW. Tapi sahabat tak kenal. Nampak? Kemudian dia punya rambut dia sangat hitam. Rambut sangat hitam. Kerana separuh orang ni tuan-tuan, ada rambut dia hitam tapi dia tak ada hitam sangat. Ada rambut putih pun ada. Macam Madolah tu rambut dah banyak putih dah tu. Betul tak? Dah campur-campur hitam putih semua ada. Berbelang-belang kan. Kaca Abang Mazid tu rambut dia hitam lagi. Nampak? Membaca pun tak pakai kacamata. Nampak ada Abang Mazid tu. Kacamata pakai. Ada orang kadang tak kacamata, walaupun umur dia dah sampai 70 tahun, 80 tahun, tapi membaca tak pakai kacamata. Hebat dia kan? Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia lah. Ada orang kecil-kecil dah kacamata dah. Kan sekolah rendah dah sekolah tadika dah kacamata.
Nampak? Itu kekurangan yang ada pada setiap individu kan, ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing lah. Baik tuan-tuan, dalam ayat ini hadis membezakan antara kedua-duanya, iman dan Islam. Islam dengan pengertian penyerahan diri dan kepatuhan secara zahir merupakan tempat yang dikongsi sama ada mukmin ataupun munafik. Maka ia adalah permulaan. Kan? Islam kerana orang munafik tuan-tuan, zahirnya Islam. Orang munafik zahirnya Islam. Nampak Islam tapi dalam hatinya bukan Islam. Kafir kan, munafik lah, berpura-pura lah. Besilah kita ni berpura-pura. Banyak kalangan kita ni tentang kadang berpura-pura. Depan kita baik, tapi belakang kita siaplah. Dia buruk-burukkan kita. Seolah macam dia tikam kita lah, tikam kita daripada belakang. Macam tu istilah dia. Ini munafik lah, ciri-ciri munafik. Ini bahaya tu kita berjumpa munafik ni. Kemudian jika Islam itu disertai dengan keikhlasan dalam mempercayai Allah Azza wa Jal, para malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, hari akhirat, dan mengaku dengan teguh bahawa tarikh baik dan buruk itu daripada Allah Ta'ala, dengan erti apa yang ditakdirkan menyimpang daripadanya dan apa yang ditakdirkan menyimpang tidak akan mengenainya. Apa yang ditakdirkan tidak menyimpang, tak menyimpanglah. Apa yang takdir menyimpang akan menyimpang, tidak akan mengenainya. Kan? Maka dia adalah mukmin yang sebenar. Ini dikatakan sebagai mukmin yang sebenar. Itulah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, para malaikat, kitab-kitab, beriman dengan qada dan qadar, hari akhirat dan sebagainya. Ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saja kita menafikan, mana habislah iman kita. Contohnya tak percaya dengan hari akhirat, tak percaya dengan hari kiamat, ini habislah imannya. Walaupun dalam konteks beriman Allah Ta'ala, dia percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab, ataupun dia tak percaya pada qada dan qadar. Kalau qadar ni kau tak percayalah, dia kata. Ini pun boleh ternapinya iman. Kemudian jika dia mengumpulkan antara Islam dengan tasdik, pembenaran, dan dia sertakan jihad dengan musyahadah, jihadnya dengan musyahadah, penyaksian, dan apa yang gaib menjadi seperti disaksikan, maka itulah dikatakan sebagai ihsan, yakni kesempurnaan. Ini katakan ihsan. Kalau sebut dalam hadis itu, hadis ni Arab lah sebenarnya, matanya Arab lah. Kan? Dalam antara persoalan yang Nabi tanya, mereka tanya kepada Nabi ialah ma ihsan, apa katakan ihsan ya Rasulullah, ya Muhammad? Maka Nabi berkata, ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah kamu nampak Allah. Dan kalau kamu tak nampak Allah, Allah Taala nampak kamu. Kan? Memang kita tak boleh melihat Allah Taala. Selagi mana kita hidup di dunia ini, memang kita tak dibenarkan, kerana antara kita Allah Taala itu ada hijab. Antara hijab yang menutup kita daripada melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita mampu melihatnya. Tapi akhirat besok Allah Taala bagi jaminan pada kita. Siapa yang beriman pada dia masuk syurga akan dapat melihat Allah Taala dengan mata kasar mereka. Tapi di dunia tak boleh. Itu sebabnya Allah Taala itu bersifat maujud. Kalau sebut dalam kitab tauhid, kan, Allah Taala itu bersifat maujud. Apa makna maujud? Boleh dilihat. Apa maksud boleh dilihat? Di akhirat besok lah, bukan di dunia ni. Kerana setiap sesuatu tu dia ada 4 kategori. Pertama maujud, yang kedua halun, yang ketiga amrun i'tibari, yang keempat makdum. Makdum ni tak ada lah, benda tak ada. Okey, pertama maujud. Maujud ni benda boleh lihat. Benda boleh lihat dikatakan maujud. Hatta dalam dunia ni pun dikatakan sebagai maujud, benda lihat. Allah Ta'ala pun maujud juga. Zat Allah Ta'ala itu maujud, tapi bukan di dunia. Di dunia tidak boleh melihat Allah. Kita hanya boleh lihat Allah Ta'ala di akhirat saja. Itu pun kalau masuk syurga. Tak masuk syurga tak boleh. Yang kedua halun. Halun ini bawah daripada maujud. Kan? Halun ini ialah satu benda
pertengahan antara maujud dengan makdum, benda ada dengan tak ada. Seperti sifat wujud. Seperti sifat wujud. Salah satu daripada sifat yang wajib dengan Allah ialah wujud. Wujud, kidam, baqah, mukhalafat ta'ala al-hawadis, qiyam ta'ala binafsih. Wujud itu dikatakan sebagai halun. Sedangkan zat Allah Ta'ala itu ialah maujud. Zat Allah Ta'ala maujud, ada, kan, dan boleh dilihat akhirat besok, kan. Sedangkan sifat wujud adalah halun, satu hal yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala selama mana ada Allah dan tidak dikeranakan dengan satu kerana. Disebut dalam kitab tauhid. Tidak dikeranakan oleh sesuatu sebab. Tidak disebabkan satu sebab, maka dikatakan sebagai wujud. Okey, wujud ialah halun. Sebut oleh kata Imam Sanusi dalam kitab tauhid. Satu keadaan di antara wujud, antara maujud dengan makdum. Antara wujud dengan makdum. Okey. Yang ketiga namanya amrul i'tibari. Amrul i'tibari. Amrul i'tibari ialah satu benda yang ada pada zihin, tidak ada pada kharij. Kan? Pada zihin ada, pada minda kita ada, tetapi pada realitinya tak ada. Realitinya tak ada. Contohnya empat segi. Empat segi yang ada pada restroom lah, tempat ceramah dia, kan. Empat segi yang ada pada tempat ceramah ni. Okay. Di segi minda kita ada tak empat segi? Ada. Tapi bila kita usik ada tak empat segi? Tak ada. Kan? Ini bukan empat segi. Ini ialah sejadah. Ini sejadah. Kan? Ataupun kita singkap sejadah, kita pegang sini. Ini empat segi ke? Bukan. Ini rostrum. Ini kayu dia. Kan? So mana empat segi? So pada zihin kita sungguh ada dia. Tapi pada kharij, pada luarannya tak ada. Bulat. Contohnya kita pegang bulat yang ada pada bola. Kan? Bila kita pegang bulat tu, ada tak bulat tu? Ada tak bulat? Kan? Di segi kharij, di luarannya ada tak? Tak ada. Yang ada tu apa? Bola. Yang kita pegang tu bola. Yang kita pegang tu ialah campuran orang kata getah dengan plastik, kan. Dia ada campuran bola tu, kan ada campuran dia. Yang kita pegang tu bulat ke? Bukan. Itu bukan bulat. Itu campuran getah apa semua, kan. Habis bulat ada tak? Ada bulat tu, ada. Itu dikatakan sebagai amrul i'tibari. Amrul i'tibari sepadan tauhid. Okay. Yang bawah sekali makdum. Makdum ni tak adalah. Makdum ni tak ada. Faham, kan? Baik, kemudian oleh itu Islam adalah permulaan, iman adalah pertengahan, dan ihsan adalah kesempurnaan. Okey. Soalan lagi tu sampai mana? 8. Okey, kadang-kadang saya rasa iman saya kuat. Kadang-kadang saya rasa iman saya kurang. Bolehkah dijelaskan apakah definisi makna iman? Adakah iman boleh bertambah dan kurang? Iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, ikrar bil qalbi, nutqu bil lisan, a'mal bil jawarih. Ikrar maknanya membenarkan dengan hati kisah Allah. Wadku mana nutqu ni menuturkan, menyebut, bil lisan dengan lidah. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan, ataupun bil arkan. Arkan pun anggota badan jugalah. Ada yang mengatakan arkan. Arkanun. Jadi melalui takrif ni, tuan-tuan, iman mesti mengandungi 3 perkara tadi. Dia mesti ada 3 perkara. Pertama, membenarkan dengan hati kita, izan. Bahasa Arabnya disebut izan. Sini disebut ikrar. Yang paling sesuai, tuan-tuan, izan. Izan adalah pengakuan kita dengan hati kita. Kemudian menyebut dengan lidah. Ada riwayat yang menyatakan ikrar bil lisan. Dia tak sebut nutqi, dia sebut ikrar. Ikrar dengan lisan. Okey. Kalau sini dia kata nutuk ni sebut jugalah, sebut, mengucapkan dengan lidah kita. Wal amalu bil jawarih, dan masalahkan dengan tubuh badan. Ini dikatakan sebagai iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Okey? Ada pula ulama berpandangan bahawa, kan, menyebutkan dengan hati pun, menyebutkan dengan hati, kata membenarkan dengan hati dan menyebut dengan lisan pun dah cukup dah. Dah cukup dah dikatakan sebagai beriman.
Tak semestinya melaksanakan dengan awal badan. Tak mestinya ada yang ketiga. Mana dah pertama, kedua pun dah cukup. Disebut dalam kitab apa kata Jawharat Tauhid. Dalam kitab Jawharat Tauhid dia sebut situ, dia sebut dua je, satu dan dua je. Tapi kalau ada tiga ni lagi komplit lah, lagi sempurna lah. Kerana tak cukup hanya sekadar kita kata beriman sedang kita tak buat. Kita kena buat baru kita katakan benar-benar beriman macam tu. Itu sebab tuan-tuan, kan kita biasa dengar lafaz hadis. Hadis dia sebut, dia kata la imana liman la amana lahu. Tiada beriman bagi orang yang tiada amanah bagi dia. La imana liman la amana lahu. Tiada beriman bagi orang yang tiada amanah. Apakah maksud dengan tiada beriman itu? Adakah benar-benar tiada beriman? Tidak. Bukan maksudnya benar-benar tiada beriman. Maksudnya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Walaupun daripada segi lafaz adanya la imana, tiada iman bagi orang yang tiada amanah. Tapi sebenarnya bukan tiada iman. Iman tetap ada, tapi imannya kurang. Macam tu. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa tidak beriman kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia cintai Muslim. Okay? Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai diri sendiri. Maksudnya tidak sempurna iman. Bukan makna dia tidak ada iman. Imannya tidak sempurna macam tu. So siapa yang tak cinta saudaranya, kan, yang apalagi kalau saudara seragama, okey, maka orang itu dikatakan orang yang tidak sempurna iman. Macam tu. Oleh sebab itu tuan-tuan, iman boleh bertambah dan berkurangan. Hal ini demikian kerana berikrar atau membenarkan dengan hati adalah berbeza-beza mengikut keadaan seorang. Orang membenarkan dengan hati atau mempercayai sesuatu melalui cerita orang tidak sama dengan mempercayai sesuatu melalui penglihatan sendiri. Maka iman akan bertambah daripada segi ikrar dan keterangannya. Bezalah. Orang hanya mendengar khabar dengan orang melihat sendiri. Beza tak? Contohnya, tadi ada rumah terbakar. Tadi ada satu rumah terbakar kat taman sekian. Ada orang cerita, ya ke? Ya, kita pun percayalah ada rumah terbakar. Kan? Dengan tahap orang yang percaya begitu tanpa melihat berbeza dengan tahap orang yang pergi melihat. Mana? Taman mana? Dia pun pergi dah. Pergi tengok, nampak betul-betul lah. Betul-betul lah rumah terbakar. Malahan bila habis itu tadi, dia cerita pula ke orang lain pula. Dia dah habis tengok rumah terbakar, dia balik cerita ke orang lain pula. Berbeza dengan orang yang hanya mendengar saja. Dia tak pergi melihat. Dan dia tak boleh ceritakan secara detail. Kebakaran tu macam mana? Macam mana bentuk kebakaran tu kan? Api besar mana? Kan, berapa rumah yang terbakar? Ada tak kenderaan-kenderaan yang terbakar? Ada tak orang kata orang yang mati dalam kebakaran tadi? Dia tak boleh cerita. Sebab apa? Dia tidak pergi melihat. Berbeza dengan orang pergi melihat. Dia akan nampak secara detail tentang kebakaran tadi. Mungkin dia boleh orang kata buat video pula, ambil pula gambar. Kan, siapa yang mati, kalau kereta yang ada tak kereta terlibat dalam kebakaran tu, yang kereta yang hangus, kan, berapa biji rumah yang terbakar, dia boleh cerita lah. Itu juga tentang tahap keimanan kita. Okay. Kita boleh merasa sendiri. Contohnya ketika menghadiri majlis ilmu yang menyebut tentang syurga neraka, terasa iman bertambah. Manakala ketika lalai, keyakinan itu akan berkurangan. Sebenarnya akan menunjukkan kepada kita bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Soalan yang ke-9, jika iman boleh bertambah, apakah faktor-faktor yang membantu seseorang itu imannya bertambah? Iman boleh bertambah dengan sebab beberapa faktor. Antaranya ialah ma'rifatullah.
Ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya berdasarkan pada dalil Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ma'rifatullah ni ialah mengenal secara betul-betul, terang dan jelas dengan dalil Quran dan hadis. Itu baru dikatakan sebagai ma'rifatullah. Kalau kita hanya sekadar mengenal tetapi tidak berdasarkan pada hadis dan Quran, ini belum tentu benar-benar mengenal. Kerana orang kafir pun, mereka pun mengenal Tuhan dia. Orang kafir pun tahap mereka pun mengenal Tuhan dia. Patung-patung yang mereka sembah, mereka kenal ni Tuhan apa dia tahu dia. Kalau ada 100 Tuhan, 1 Tuhan dia kenal. Dia boleh tahu bezakan. Tapi adakah berdasarkan pada Quran dan hadis? Tak ada. Mereka hanya ikut apa yang nenek moyang mereka ajar pada mereka saja. Kemudian melihat dan menghayati tanda-tanda kebesaran dan kuasa Allah Ta'ala, sama ada tanda kauniyah, mana makhluk ciptaan Allah Ta'ala, ataupun tanda sariyah. Sariyah maknanya tanda ayat berasal kepada Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian memperbanyakkan amalan ketaatan, sama ada berbentuk ucapan atau perbuatan. Banyakkan berzikir kepada Allah. Ini iman kita boleh bertambah. Kemudian kadang-kadang saya rasa iman kurang. Boleh Ustaz jelaskan apa yang menyebabkan berlaku demikian? Jawapannya ya, sebagaimana iman boleh bertambah, iman juga boleh berkurangan kerana beberapa faktor. Contohnya, antara faktor yang boleh menyebabkan iman kurang, jahil tentang nama-nama Allah. Nampak? Dia jahil tentang nama-nama Allah, asma-asma sunnah tu dia jahil. Dan sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Atau dengan kata lain, tidak mengenal Allah, tak ada ma'rifatullah. So iman kita kuranglah. Iman kita kurang. So nak mantap, kena belajar. Mengajar bab tauhid, bab akidah, barulah iman kita mantap. Kemudian tidak menghayati tanda-tanda kebesaran dan kuasa Allah Ta'ala. Dia hanya nampak tentang hukum alam je. Hukum alam je. Bila berlakunya gempa bumi, dia kata ini hukum alam. Bila berlakunya ribut taufan, dia kata ini hukum alam. Dia tak sandarkan pada Allah. Dia kena sandarkan pada Allah. Kerana setiap benda itu berlaku di atas izin Allah. Kalau matahari tak izin, berlaku tak gempa bumi? Tak berlaku juga. Kemudian melakukan maksiat, dosa dan maksiat ini menyebabkan iman berkurang. Kemudian meninggalkan amalan ketaatan pun menyebabkan iman kita berkurangan. Kemudian dalam konteks iman bertambah berkurang ni, dia terbagi pada 4 kategori. Pertama, iman para malaikat. Iman para malaikat ni, kata ulama, iman dia stabil, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian iman para nabi dan rasul. Iman para nabi dan rasul, iman sentiasa bertambah, tidak ada berkurang. Yang ketiga, iman orang yang beriman. Orang yang beriman pada Allah, orang-orang awam lah. Iman ni bertambah dan berkurang. Iman bertambah kurang. Kemudian yang keempat, golongan munafik ataupun kafir, iman berkurang, tidak ada bertambah. Malah ada yang mengatakan memang tak ada iman. Memang tidak ada iman langsung. Tapi yang paling jelas, orang kafir mana ada iman, tak ada iman. Macam tu. Cuma kalau kita golongan beriman ni, bertambah dan berkurang. Nabi dan Rasul bertambah, tidak ada berkurang iman dia. Para malaikat stabil, tidak bertambah dan tidak berkurang. Gitu. Baik. Habis sampai situ. Kata sambung lagi persoalan yang ke-11. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihim juga. Saya buka persoalan kalau ada. Ada pertanyaan tak? Pertanyaan macam Ustaz cakap tadi, semua golongan lah, pendidikan, pekerjaan, mandi, semua lapis masyarakat. Dia tahu benda tu haram.
Tapi dia buat juga. Asma harus kuat. Tahu dia beriman. Tapi dia buat juga perniagaan, penipuan. Dia tahu benda haram asalnya. Benda haram. Dia naik harga lain yang apa timbang dia tu. Dia mengeluarkan ini. Maksudnya dia tahu tapi dia buat juga. Hukumnya haram. Haram ya? Dosa besar. Dosa besar. Jadi kita sebab pembeli. Kalau kita tahu pun syubhatlah. Kita tahu benda tu. Kita pun bersyubhat samalah. Jadi sebab tu dosa sama tak dengan dia ataupun kita dengan ataupun dia. Itu wallahu alam lah. Itu dapat nak pastikan. Tapi termasuk kita juga dosa jugalah. Sebab tahap sama ada besar atau tidaknya dosa tu kan yang hakikatnya tahu Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala je tahu hakikatnya macam mana. Kita hanya hukum pada zahir lah kan. Kita tetap juga mendapat saham dosa juga kat situ. Selagi mana kita tidak menegur, kita tetap dapat dosa. Sebaik-baiknya kita tegurlah dia. Tegur dia, bagi nasihat. Kita dah bagi nasihat tak nak ikut, terpulang pada dia lah. Dia tangguh kan. Tapi kalau kita tak nasihat, tak nak beritahu benda salah dan sebagainya, kita dapat dosa yang sama lah. Ada yang katakan dosa yang sama. Cuma tahap dosa sama tu macam mana, itu Allah alam lah. Allah Ta'ala je yang tahu dosa sama tu macam mana. Okay? Tapi orang yang dah tahu tu masih kekal buat, dia dah masuk terjerumus dalam dosa besar lah. Dosa besar. Kalau dosa besar, akan disesa dalam neraka berdasarkan pada banyak mana dosa yang dia buat tu. Dah habis dosa besar tu, baru dia masukkan syurga pula. Tempoh dia bergantung pada Allah. Tempoh dalam neraka tu bergantung pada Allah Ta'ala. Sebab satu hari saja di akhirat bermakna dengan 1,000 hari. 1,000 hari di dunia. 1,000 hari di dunia. Ada yang kata itulah. Hakikat sebenar kita tak tahu. Allah Ta'ala aje lah tahulah macam tu. Itu ialah boleh kita jawab. Kita cubalah tegur. Kalau dah tahu benda tak elok, tegur jelah. Tapi boleh tegur kan siapa? Ada juga tu. Kau ni siapa nak tegur-tegur aku dah? Baru dah banyak nak Tuhan. Kita jangan tengok benda siapa yang menegur. Separuh daripada kita ni dia tengok kau ni siapa. Dia tak tengok apa benda dia tegur. Sepatutnya dia tengok apa benda dia tegur, bukan tengok pada jasad dan tubuh badan orang itu. Kau ni siapa? Kalau benda tu dah kira baik, dah salah daripada hukum agama salah, kita terimalah. Jangan kita tengok orang siapa yang menegur. Separuh daripada kita ni tengok siapa yang menegur. Oh, bukan ustaz. Kau ni bukan label ustaz. Kau ni bukan label tok guru. Kan? Itu namanya orang yang ego, orang yang sombong. Dia tengok siapa. Apa yang kedua gitu tu. Tak kira orang dewasa atau kecil. Tapi apa yang begitu. Je. Kita terima. Yalah, kita kena terima teguran tadi. Kan ada menyatakan patah la tanzur ila man qala. Walakin yanzur ila ma qala. Jangan kamu lihat kepada orang yang berkata, tetapi lihat kepada apa yang dikata. Lihatlah pada apa yang dikata. Jangan kamu lihat kepada siapa orang yang berkata. Kalau kita hanya melihat pada siapa orang yang berkata, sampai bila pun tak selesai. Nanti kalau orang alim menegur dia, alah engkau ni alim mana? Nampak? Kan? Dia nakkan orang lagi alim lagi. Jadi tidak ada kepuasan pada dia lah. Dia nampak ni, oh ni label ustaz. Label ustaz kan yang menegur. Alah kau ustaz kecil je. Dia nak ustaz lagi besar. Bila jumpa ustaz lagi besar, ada tak lagi ustaz lagi besar? So sampai bila pun tak selesai. Sampai bila pun tak selesai. Dan dia pandang status orang dia. Yes.
Jangan tengok seseorang itu, sebab kalau kita lihat pada seseorang sampai bila pun tak ada kepuasan. Dia kisah gitu. Gitu. Salah gitu tu. Dia akan tengok ada tak lagi lebih besar lagi yang aku ni. Tak ada ke lagi tok guru mana ke lebih besar. Bila jumpa tok guru pun tak juga besar. Dia nak lagi besar lagi sampai bila? Sampai bila pun tak selesai. Tidak ada kepuasan kan? Macam tu. Samalah seperti apa tu? Bangau lah kan. Sama macam bangau. Kenapa engkau kurus? Kan? Kenapa aku kurus? Sebab apa kurus? Kerana ikan tidak timbul. Ikan, kan? Kenapa engkau tidak timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput. Kan? Kenapa kau panjang sangat? Macam mana aku tak panjang sangat? Kerbau tak makan aku. Sampai bila nak selesai? Sampai bila selesai? Tak ada selesai. Sampailah kepada ular. Barulah selesai. Dia makan yang kita lah. Yang suah tadi. Yalah. Ular kenapa kau orang kata? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Kan? Jadi lambatlah benda tu. Sampai bila pun tak selesai? Nak tunggu sampai ke ular tu bila? Nak tunggu sampai ke ular tu bila? Sampai ke ular tu jauh sangat. Ya? Kalau tak boleh elak tu memang tak boleh nak buat apa lah. Tetap ada dosa. Cara dia kena banyak bersedekah lah. Kena banyak bersedekah lah. Adalah persubahat sikit tu. Tapi dah buat macam mana? Dah menggaji kita kat situ. Dah tak boleh nak elak. Dah sign agreement. Kan cari kerja lain kan, tak tentu lagi dapat tak dapat. Sah juga. Okey? Tapi kalau kita ada alternatif lain, cari alternatif lain. Lagi elok. Kalau tak ada alternatif lain, tu je nak buat macam mana? Kan? Kena banyakkan bersedekah lah. Cara kita nak membersihkan harta kita, kena banyak bersedekah. Sedekah sana, sedekah sini. Sedekah jangan RM1 aja. Taklah RM10, RM20 ke RM50 ke sekali sedekah. Niat sedekah. Nanti makan boleh juga. Raja makan. Tu poti dah ada. Masuklah. RM100 ke? Satu hari RM100. Satu hari RM100. Haram tak haram? Betul tak betul? Ada juga kata tu. Yang macam cakap. Yalah ada konvensional. Jadi sedap kita tak tercover lah dia tu. Yalah. Cara dia bersihkanlah. Kena banyak bersedekah. Kan? Kena banyak bersedekah, kena banyak istighfar, kan selawat kepada Nabi sallam, tu bersihkan benda tu. Baik. Okey? Okey, habis soalan kita insya-Allah. Ya Ustaz. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqam wal mutaqabbala wa iskan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tanha arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.